Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk kita berikan anda tips bagaimana untuk kekal sihat pada bulan Ramadan ini. Ramai yang bersukan, ramai yang bekerja, tetapi dalam masa yang sama kita berpuasa dan dalam masa yang sama untuk kita kekal sihat. Hari ini untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan tetamu Dr. Hafa Ruzi Harun, iaitu pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPSC. Selamat datang Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Selamat pagi. Alhamdulillah, Doktor. Kita berpuasa. Secara ringkasnya, macam mana untuk kita kekalkan kesihatan kita pada bulan puasa ini? Sebab ialah kita tak makan lebih kurang 13 ke 14 jam. Kalau di luar negara ada sampai 16 jam, 18 jam. Kekurangan air mungkin. Bagaimana dalam keadaan situasi cuaca panas sekarang, Doktor? So, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dalam kalender Islam. Namun jumlah masa di dalam Ramadan itu serupa seperti bulan-bulan yang lain. Oleh itu adalah sangat penting untuk kita mengetahui bahawa ada beberapa kekangan waktu yang dalam kita untuk mengejar mengejar amalan dalam bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan kita berpuasa, kita juga bekerja, kita juga berulang-alik ke kerja, kita juga menghantar anak ke sekolah dan sebagainya. Dan dalam ketika itu kita meninggalkan makan dan minuman. Jadi adalah sangat penting untuk kita mengamalkan pemakanan yang seimbang supaya ianya memberi kita tenaga untuk boleh meneruskan aktiviti seharian tanpa gangguan yang drastik berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi dari aspek tidur pula, mungkin pada bulan Ramadan ini dia agak berbeza dengan bulan lain. Kita beribadah pada waktu malam, mungkin sedikit kekurangan waktu tidur. Adakah ia akan memberi kesan kepada keseluruhan kesihatan kita? Dan juga disarankan untuk kita nap pada pukul 12.30 hari ataupun pertengahan hari. Bagaimana di dalam situasi ini, Doktor? Di dalam Ramadan kebanyakan kita akan bangun lebih awal berbanding dengan hari bulan-bulan lain kerana kita perlu bangun untuk sahur. Ada juga setengah kita yang sanggup mengorbankan sahur untuk supaya tidur yang lebih mencukupi. Namun sebenarnya sahur itu sangat-sangat penting untuk membantu kita dapat bertenaga pada keseluruhan hari yang berpuasa untuk recap, untuk menampung kekurangan tidur pada awal pagi dan juga lewat waktu malam, power nap atau afternoon siesta, tidur seketika lebih kurang 20 hingga 30 minit ketika waktu tengah hari, rehat waktu tengah hari itu. Dari segi saintifiknya dan juga dari segi hujah agamanya sangat membantu untuk kita kembali bertenaga sehingga ke tibanya waktu berbuka puasa. Okey, itu dari aspek tidur. Bagaimana pula dengan aspek pengambilan air? Ada yang menyarankan untuk kita mengambil air sehingga 3.7 liter. Tapi kapasiti perut kita tidak boleh mencapai 3.7 liter pada satu ketika. Bagaimana untuk kita mengisi dan juga mengekalkan kandungan air dalam badan kita? Kadar ketika kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum, so akibatnya kita akan dehydration, kita akan kekurangan air dalam badan. Ia akan menyebabkan kita pening kepala, rasa letih, lesu. Oleh itu sangat penting pemakanan dan minuman diambil dengan jumlah yang mencukupi. Jumlah biasa yang diiklankan ialah 8 gelas satu hari. Oleh itu kita cubalah untuk mengambil 4 gelas pada waktu sahur dan another balance 4 gelas pada waktu berbuka. Namun agak sukar untuk kita mengambil 4 gelas itu secara berterusan. Oleh itu sips minuman sedikit demi sedikit pada waktu sahur itu lebih baik supaya jumlah 2, 3 atau 4 cawan itu dapat dipenuhkan sebelum bermulanya berpuasa. Dan apa saja kekurangan air yang diambil sebelum iftar, sebelum sahur itu kita ganti semula selepas berbukanya puasa. Ada yang menyarankan, kalau dalam bidang sukan, ada yang menyarankan untuk mengekalkan jumlah air dalam badan ini, atlet perlu mengambil salt stick ataupun electrolyte drinks.
adakah ia juga boleh disarankan kepada orang biasa yang tidak menjadi atlet ataupun tidak bersukan secara profesional ataupun secara lebih banyak daripada orang biasa? So, pengambilan minuman yang mengandungi nutrien atau isotonic drinks atau minuman isotonik yang mengandungi zat-zat tersebut boleh membantu untuk kembali bertenaga, tapi ianya bukanlah untuk semua semua mereka yang berpuasa. Ianya terutamanya kepada para atlet, mereka yang bekerja menggunakan kudrat yang lebih berbanding dengan orang biasa, mereka yang memerlukan efisiensi yang tinggi sewaktu bekerja. Jadi jawapan ringkasnya, ia boleh membantu seperti mana suplemen-suplemen boleh membantu ketika berpuasa bagi golongan yang terpilih. Okey. Ringkas dan padat jawapannya. Dalam situasi berpuasa ataupun musim berpuasa ini 30 hari ataupun 29 hari, ramai yang mengambil peluang untuk menurunkan berat badan, doktor. Itu biasa, perkara biasa berlaku. Jadi dalam menurunkan berat badan, mereka akan cuba menukar diet. Alang-alang berpuasa, okey, waktu inilah tak nak ambil nasi, waktu inilah nak kurangkan mi, roti dan sebagainya. Bagaimana situasi ini pula, doktor? Adakah ia boleh dikatakan ia akan menyebabkan kesihatan itu berubah secara mendadak, disarankan ataupun tidak situasi ini? So, dari segi perubatan puasa itu dibahagikan kepada dua kategori. Puasa non-religious puasa yang bukan berkaitan dengan kerohanian, dan juga puasa yang berkaitan dengan kerohanian. Ramai antara kita biasa dengan konsep intermittent fasting, yang mana kita sengaja tidak mengambil makan atau mengambil makanan pada tempoh yang tertentu, yang selalunya diadvocatelah 16 jam berpuasa dan 8 jam tidak berpuasa. Puasa di Ramadan adalah puasa yang dengan konotasi dengan puasa kerohanian. Ya. Namun konsepnya masih serupa, iaitu meninggalkan makan dan minum pada waktu yang tertentu dengan harapan supaya bila tiba waktu berbuka puasa, kita mengawal pemakanan atau apa yang dimakan untuk mengelakkan overindulgence atau pemakanan yang berlebihan supaya tidak menyebabkan berat badan bertambah. Sekiranya puasa di Ramadan dibuat dengan cara yang betul, dengan menambah pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran, dari segi saintifik data adalah dianggarkan kebanyakan kita akan kurang berat badan sebanyak 5 hingga 7 kilogram dalam masa sebulan sekiranya puasa itu dibuat dengan pengambilan makanan yang betul. Jadi kena ikut jelah tips Kementerian Kesihatan. Suku-suku separuh, kalau kena ikut, insya-Allah kita akan sentiasa sihat. Dalam ini soalan terakhir saya, bila kita berpuasa, saya rasa ini banyak berlaku di kalangan kita. Apabila kita berbuka, mungkin nafsu itu banyak, kita nak makan, kita minum air dan sebagainya. Tiba-tiba perut rasa pedih. Situasi itu berlaku kenapa, doktor? So, apabila kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum daripada waktu sahur. Dan apabila tiba waktu berbuka puasa, kita ada rasa sense of entitlement. Kita rasa kita berhak untuk makan apa saja yang naluri atau keinginan kita mahu. Tapi sebenarnya kita perlu elakkan makanan yang berminyak, makanan yang tinggi kandungan gulanya, makanan yang penuh dengan garam, kerana ianya akan menyebabkan pencernaan makanan itu akan terganggu, ya. Ia juga akan menyebabkan kita rasa gembira seketika, tapi kita akan rasa sebu perut kemudiannya, dan ianya akan menyebabkan tidur pada malam tersebut terganggu kerana pemakanan yang tidak sihat. Sebaliknya, utamakan makanan yang ringan, yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, supaya kita akan kekal kenyang lebih lama keesokan hari. Jadi itu dia antara tips yang kita boleh berikan kepada anda semua ketika berpuasa ini. Sebenarnya dalam berpuasa ini dia lebih menyihatkan kita. Jangan jadikan satu alasan untuk tiba-tiba rasa sakit perut,
gastrik dan sebagainya sampailah kita tidak berpuasa. Inilah masanya, setahun sekali Tuhan berikan masa ini dan anugerahkan Ramadan ini kepada kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hafaruzi Harun, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana sudi bersama dengan kita dalam berkongsi tips kesihatan ketika Ramadan ini. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.